Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tajuk berkaitan keusahawanan Islam. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Yasmin Al-Awatif, saya Nur Natasha binti Abdul Latif, Nur Daniel Syazwani, Nik Hana Nasuha dan Intan Zarlita. Sebagai permulaannya, mari kita dahului dengan pengenalan keusahawanan Islam. Zaman sekarang ini, kita dapat lihat ramai usahawan-usahawan muda yang memulakan perniagaan mereka dengan sangat maju dan dipasarkan secara meluas. Ini merupakan pencapaian yang amat membanggakan. Lebih-lebih lagi, mereka merupakan usahawan Islam yang menerajui sektor ekonomi negara. Jadi, persoalannya, adakah perbezaan di antara keusahawanan dengan keusahawanan Islam? Jadi, mari kita lihat dari sudut definisi terlebih dahulu. Keusahawanan ialah satu proses pewujudan dan pengembangan perniagaan secara berterusan yang menyumbang kepada proses pembangunan ekonomi negara. Manakala keusahawanan Islam pula adalah proses pencarian, perusahaan dan pemanfaatan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan diri, ummah dan makhluk Allah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikatnya, kedua-duanya adalah hampir sama, namun keusahawanan dalam konteks Islam boleh dikatakan suatu bentuk ibadah melalui aktiviti perniagaan atau perusahaan dengan kemahiran tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk material iaitu keuntungan dunia dan spiritual iaitu keuntungan akhirat. Terdapat beberapa konsep dalam perniagaan Islam. Konsep yang pertama ialah konsep ubudiyah, yang kedua ialah konsep jaringan perniagaan yang baik, yang ketiga ialah konsep tadbir urus yang baik, serta yang terakhir adalah konsep kreatif dan inovatif. Bagi konsep yang pertama iaitu konsep ubudiyah, seperti yang kita tahu, Islam adalah satu agama yang syumul di mana ia tidak memisahkan di antara perkara-perkara agama daripada perniagaan. Perniagaan juga dikira ibadah dalam Islam dengan cara menuruti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dalam konteks perniagaan. Bagi konsep yang kedua iaitu konsep jaringan perniagaan yang kukuh. Peristiwa hijrah umat Islam yang berlaku melibatkan strategi Rasulullah SAW untuk membina masjid dan juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Hal ini menunjukkan bahawa semangat kepekaan dapat membentuk satu komuniti yang kukuh, termasuklah juga komuniti keusahawanan. Usahawan Muslim seharusnya mempunyai jaringan perniagaan yang kukuh agar dapat memperkuat di antara satu sama lain. Bagi konsep tabik urus korporat yang baik, dalam keusahawanan Islam amat mementingkan sikap accountability, tanggungjawab, ketulusan, kesepakatan dan kepimpinan dalam sistem tabik urus untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam perniagaan. Malah, bagi menjamin kemajuan sesebuah perniagaan juga haruslah bermula dengan tabik urus korporat yang baik. Akhir sekali, bagi konsep kreatif dan inovatif pula, ketinggian Islam berbanding agama yang lain dapat digambarkan oleh penganutnya yang sentiasa terhadapan dalam segenap aspek, di mana dalam Islam, setiap usahawan sentiasa menghasilkan sesuatu idea yang baru dan membawa manfaat kepada ummah. Untuk menjadi seorang usahawan Islam yang berjaya dan disegani ramai, kita perlulah menerapkan nilai-nilai murni berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah. Sebagai contoh, perlu menerapkan sifat kepimpinan yang tinggi. Kita juga perlulah kekal amanah dalam setiap apa yang kita lakukan dan juga bersabar, kerana sesungguhnya sabar itu separuh daripada iman. Selain itu, rajinkan diri kita untuk sentiasa bersedekah supaya Allah murahkan rezeki kita, kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Seterusnya, hendaklah mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi dan pengurusan yang berkualiti demi menjamin kelangsungan perniagaan. Selain dari mengekalkan tanggungjawab dalam mengatur strategi perniagaan, kita juga hendaklah mempunyai sifat keinginan yang tinggi serta tidak mudah berputus asa dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, hendaklah berani mengambil risiko untuk berjaya. Sebagai contoh, dalam menentukan nilai untung maupun rugi serta membina satu empayar baru untuk mengembangkan perniagaan kita. Sebagai kesimpulan, setiap Muslim mestilah menjadikan bidang keusahawanan Islam sebagai salah satu keusahawanan dan perniagaan sebagaimana yang telah ditunjukkan melalui sirah Rasulullah dan para sahabat. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.